Okay, Pat, go. Hai, salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So, saya Patricia Majestic. So, dekat sini ada tim U equals to you. Ada Azri, ada Ashraf, Fitri dan Fakrul. So, kami daripada tim U equals to you Majlis Malaysia. Okay, so semalam kita dah terbang pergi Sarawak. Sore kita terbang pergi ke Pulau. Okay, so petang ni topik pengenalan organisasi iaitu Majlis Malaysia, iaitu Pertubuhan Perlindungan Kasih, iaitu Kasih dalam gerak kerja Malaysia. Okey, kepada penonton yang menonton live Facebook, okey, jangan lupa like and share. Yang kedua, sekiranya ada persoalan, boleh di ruangan komen dekat Facebook. Apa yang belum okay. So sekali saya akan serahkan Sangkut. okay. Sangkut lah langkit. Oh. Okay. Okay, so sekarang kita ada Is Perkasih dekat sini. So Is akan introduction lah dia punya team, and Is perkenalkan diri dan tim-tim Is. So saya serahkan untuk Is lah untuk present. Boleh Is? Boleh, insyaAllah. Hai, selamat petang and stay at home and stay safe. So dah boleh pasang slide ke? Boleh. Okay, nampak tak? Nampak. Ada tak? Ada. Okay. Perkasih tu nak. Okay. Pengenalan Perkasih daripada singkatan dia, nama dia Pertubuhan Perlindungan Kasih, ditubuhkan pada 2016 menjalankan program bagi harm reduction pada tahun 2018 di bawah ahli gabungan MSC serta bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia serta Jabatan Kesihatan Negeri Perak bagi unit kawalan penyakit berjangkit iaitu pada HIV/AIDS lah. Objektif dan matlamat kami mengurangkan diskriminasi di kalangan masyarakat terhadap HIV dan juga di kalangan key population dan populasi tertumpu. Kami juga memberi info dan maklumat pendidikan yang tepat dan bersesuaian tentang pengetahuan dan kesedaran mengenai HIV, STI dan isu-isu berkenaan kesihatan lah. Promosi aktiviti tentang pencegahan. Laju sangat ke? Tak, okey. Okay, Boleh slow. Takut yang menonton dekat Facebook tu bukan daripada komuniti, diorang tak faham. Okay. Kami juga objektif dan matlamat kami juga mempromosi aktiviti tentang pencegahan HIV/AIDS lah dan mengesan kes di kalangan key population tertentu bagi serta membantu memastikan pihak HIV yang tidak tahu status mereka menerima sokongan untuk akses ujian saringan dan serta seterusnya berhubung kepada rawatan untuk had dan sokongan pasal sosial boleh kepada klien lah. Membantu serta memberi pasal kepada pengguna dadah juga untuk bagi pemulihan penagihan. Okey, struktur organisasi kami mempunyai 2 program iaitu transmisi seksual dan NSP pertukaran jawab kerjasama dengan KK Model. Mempunyai 10 orang termeseru, 1 transmisi seksual 4 orang, program NSP 6 orang. Dan kami mempunyai 4 orang CBT, Community Based Test lah untuk di kalangan key population. Ya? Okey ke? Okey. Boleh teruskan. Okey. Lokasi perkhidmatan kami ada 5 daerah di Perak, iaitu daerah Hilir Perak, daerah Manjung, daerah Batang Padang dan serta daerah Kinta dan LMS. LMS tu daerah Taiping bahagian sana lah.
Okey, sudah. Klinik kesihatan yang terpilih untuk ujian saringan dan rawatan di Hili Perak ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu klinik kesihatan Kelantan, klinik kesihatan Langkap untuk metadon dan ada ujian saringan sekali, klinik kesihatan Hutan Melintang dan hospital Teluk Intan dan hospital Kampah untuk rawatan MMT lah. Daerah Kintau pula kami ada 3 klinik, iaitu klinik kesihatan Greentown untuk klinik kesihatan Guna Rapat, klinik kesihatan Jelapang pada MMT program. Okey, for the daerah Manjung kita ada 1 klinik untuk buat ujian saringan, iaitu klinik kesihatan Setiawan. Daerah Taiping yang itu daerah MIS ada 2 klinik, klinik kesihatan Pokok Asam dengan klinik kesihatan Jalan Kumpai. Daerah Padang Madang pula mempunyai 3 klinik, klinik kesihatan Sungai, poliklinik kesihatan Tapah, klinik kesihatan Dido. Okey, for the thing saya serahkan yang ini, saya serahkan pada I punya arus worker boleh tak? Ya? Saya serahkan pada Julia dah. Boleh. Siapa-siapa nak promote? Okey. Sekejap saya bagi serahkan pada Julia. Boleh. Hai. Assalamualaikum. Hai. Dengar kan? Hai. Slow lah ya. Sihat. Saya Julia, Dengar suara. pekerja urit. Saya Teluk Intan, Kampar, Manjung dan Hutan Melintang. Saya bekerja dengan kasih hampir setahun setengah. Saya memberi info-info tentang pencegahan serta mempromosi HIV/AIDS dan kesihatan, mengedarkan kondom dan lubrikan bagi pencegahan HIV/AIDS. Mempromosikan ujian saringan di kalangan populasi tertentu dan key population. Membantu populasi tertentu, memudahkan cara rawatan di klinik dan kesihatan. Mengesan kes di kalangan populasi tertentu serta membantu memastikan PHIV yang tidak tahu status menerima rawatan. Cik Salih. Oh, yang tadi tu untuk transmisi seksual dan politik untuk NSCP, Cik Suhaili akan handle dah. Okey. Untuk mic lah. Tak dengar. Dengar? Tak dengar. Tak, next. Okey. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera kepada semua moderator. You equal to you. Okey, saya adalah salah seorang daripada temu seru. Ya, salam sejahtera to you. Okey, saya juga adalah salah seorang daripada tugas temu seru dalam NGO Perkasih ya, yang base-nya di Sungai. Okey, program kami adalah saya di bawah program NSEP, iaitu antaranya adalah memberi info-info tentang pencegahan serta mempromosi HIV dan AIDS dan kesihatan. Mengedar jarum bagi pencegahan HIV dan AIDS, mempromosikan ujian saringan di kalangan populasi tertumpu key population dan MMT. Membantu populasi tertumpu key population memudahkan cara rawatan di klinik kesihatan. Mengesan kes di kalangan populasi tertumpu key population itu case detection serta membantu untuk memastikan PLB HIV yang tidak tahu status mereka menerima rawatan. Okey, itu adalah antara servis yang kita buat ya. Alright. Okey, sebab kita macam NSEP, okey, NSEP dia ada 2 yang tertumpu, iaitu pertukaran jarum dan juga mendaftarkan pada klien untuk masuk dalam program metadon. Okey, itu antara yang kita tumpulah. Selain daripada sub servis kita adalah nanti selepas daripada ini nanti saya akan terangkan macam mana kita buat support group, macam mana kita nak mengekalkan klien, macam mana kita nak menarik klien, how to do that, apa semua kan. Okey, itu antaranya lah.
Okay, itu antaranya yang kami buat. Okay, sebab di sini yang ada 1, 2, 3, 6 sampai 6. Okay, yang ada di sini yang di kawasan Perak, NSEP iaitu di Sungkai, Teluk Intan dan Jelapang Ipoh. Okey, di Teluk Intan dia ada banyak pecahan lah. Okey, di antaranya di Teluk Intan sendiri, di Bagan Datuk, daerah Bagan Datuk, even daerah Manjung, bukan Manjung. Daerah Hutan Melintang, Sungkai, Kampar dan Jelapang. Okey, itu adalah tempat-tempat yang kami cover. Okey, yang kami cover, yang di mana klien pun alhamdulillah sekarang dah mula banyak. Tugas kami antaranya adalah mempromosikan servis apa yang kami buat, iaitu MMT. Selain itu, kita juga membantu rakan kita daripada di bawah Encik Is, yang di mana yang kita akan melihat klien itu ada 2 isu. Kalau ada 2 isu, kita akan serahkan kepada Encik Is itu sendiri untuk teruskan kepada dia punya di bawah seks punya. Okay, saya serahkan balik kepada Islah untuk meneruskan. Hello. Dengar tak? Dengar. Hello. Dengar. Sorry lah, kita dekat satu. Okey. Ini adalah salah satu kit atau kondom yang kita berikan pada klien. Yang dekat sebelah sana tu adalah kondom dengan lubricant yang dibagi oleh MNC pada kami, and kami akan beri ke klien. Yang di tengah tu adalah untuk NSP program lah. Kit jarum itu di kawasan lapangan. Yang ini temu seru di lapangan bersama PKD yang mempromosikan ujian saringan di kalangan mereka yang for the thing untuk CBT, untuk jalan saringan ke klinik. Dan PKD pun turun padanan jugalah for the thing, dia nak mendekati key population sebenarnya, supaya diorang tahu is key population tu macam mana, mengurangkan diskriminasi di antara pihak kesihatan dengan key population. Dan ini adalah satu kerjasama kami dengan klinik kesihatan lah for the thing untuk memudahkan key population. First is buat rawatan, dan nombor kedua untuk key population membuat ujian saringan di klinik. Sebab kami dekat klinik, kami tak pakai ke kaunter dah. Dia akan hubungi I akan bagi link terus ke doktor ataupun staff yang handle klinik kami. Kami buat tersebut dekat semua site. Kami selaraskan pada semua site, yang itu semua site, iaitu antara daerah Manjung ke daerah everything kat dalam Perak ni, kami semua buat macam tu because saya nak selaraskan. So kami tak nak ada ketidakselesaan pada key population lah. Dah habis. Tiba. Sekejap je start aku. Cepat sangat ke? Tak ada. Okey je. Okey. So apa yang diterangkan oleh Intan Perkasa tu memberi informasi kepada penonton di luar sana, especially yang tengok kita dekat live dekat Facebook. Okey. Sebelum tu saya nak tanya Islah. Okey. Apa cabaran sebelum dan selepas pandemik? Okey, cabaran selepas pandemik ke semasa pandemik? Sebelum semasa pandemik. Maksudnya urusan dengan sebelum klinik, lepas tu macam mana dengan outreach? Okey, for the cabaran semasa pandemik memang sukar lah, because port diorang pun ada yang hotel-hotel diorang pun ditutup.
honestly. So kami cuma berjumpa mereka melalui orang kata sosial media and melalui telefon saja. Maksudnya ada setengah tu ada WhatsApp, setengah tak ada WhatsApp kan. Kalau dia telefon lah, nak supplier, nak buat CBT ke, dia akan call kita orang and kita orang akan buat satu temu janji lah. Sebab because nak jumpa dia orang lama-lama pun tak boleh kan. Sebab kita pun ada limit masa and penjarakan. Is correct ke tak? Dan selepas pandemik pula, mereka kebanyakannya hilang pekerjaan because banyak hotel-hotel cari makan ada yang kadang buka kadang tak. So customer pun mereka pun kurang. So for the thing kami pun kadang ada yang mobile keluar. Maksudnya dia habis pandemik dia pergi ke tempat lain macam tu. Itulah cabarannya. Kita orang sekarang ni tengah memperbaiki untuk for the team memperbanyakkan online hours lah yang diserukan tu. Maksudnya sebelum kita boleh buat klien, semasa pandemik ni kita banyak menggunakan hours untuk dekatkan klien. Okay. Seterusnya Sangkut lah Patrick. Ada beberapa ada Facebook. Okay. Kita live kepada Tak dengar. Hello. Dia macam sekat-sekat lah. Sorry dia. Okey, mungkin Lain. okey, sementara Patricia betulkan masalah teknikal tu. Is kita ada soalan daripada Facebook, boleh Boleh. Okey, ada soalan daripada Haris Adam. Kenapa cruising park dekat depan stesen kereta api Ipoh dah tak ada ya? MSM Perak cruising kat tempat mana pula sekarang? Okay, for the thing yang dekat Crazy Park depan KTM tak ada sebab pokok dia dah tebang. So dia lapang. So dia lapang, tak ada tahu nak lepak kat situ. So terang-terang lepak kat situ motif. So dia orang pakai application grinder, dia orang pakai application, so dia buat temu jadi poknya ada dekat dekat taman-taman. Kalau dia tahu mesti dia tahu kot kat taman dekat tepi sungai tu. Itu mesti stay lagi lah. Hotspot dekat taman lah kat situ. Yes, sebab tempat gelap. Dan Kan takkan terang benderang tu nak ni kan. Motif. sekarang masih beroperasi lagi ke? Sekarang masih beroperasi lagi ke? Kat taman tepi sungai tu still operasi lagi, tapi tak banyak lah macam dulu. Ada soalan lagi? Ada. Apa daripada FB juga, apa komen NGO ni Perkasih tentang doktor yang buat ubat untuk hilangkan HIV? Betul ke ada ubat yang boleh hilangkan HIV sepenuhnya? Okey, untuk I dah ceburi NGO ni dah dekat 15 tahun kan. For the thing yang ubat kata hilang untuk HIV tu sebenarnya I tak tahulah, benda tu memang karut lah. Sebab because kalau benda tu ubat tu hilang, boleh hilang HIV, kenapa kerajaan Malaysia tidak buat kajian tentang ubat tersebut? Kenapa dia perlu beli di luar negara untuk orang kata untuk orang kata bagi rawatan pada HIV? Kenapa dia tak buat kajian sendiri tentang ubat yang telah dikata boleh hilang HIV sepenuhnya? Sebab bagi ni pun penyakit dalam dunia ni pun dia tak akan sembuh. Contohnya kencing manis, boleh hilang sepenuhnya ke? Tak boleh. Darah tinggi boleh hilangkan sepenuhnya ke? Tak boleh. Honestly. Cuma on treatment. Yes, it's on treatment. Dia cuma boleh dirawat supaya tidak menyelarat sampai ke AIDS. Is that? Kesimpulannya tu disclaimer lah. Yes. Jangan percaya disclaimer. Kalau dia boleh sembuh, kerajaan Malaysia dulu yang full yang akan buat kajian sedek. Betul. Kalau tak ramai lagi dekat luar negara pun dah ramai yang sembuh kan. Okey. Yes. Ada juga FB bertanya berapa ramai PLH HIV yang telah dikesan melalui program Perkasih pada tahun lepas. Yang itu dia kena tanya MNC sebab statistik berapa ramai tu is kan kerajaan. Is that.
So aktif tak boleh nak beritahu. Okey, sebab Perak kan besar kan. Macam mana Perkasa Ya. uruskan kerja supaya segalanya berjalan lancar dekat Perak tu? Okey, Perak sebenarnya kalau nak cover memang besar tapi kami ada daerah-daerah dia. Maksudnya kami ada daerah-daerah dia untuk orang kata macam contohnya dekat Teluk Intan ada daerah dia. Bila dah di luar daerah Teluk Intan, dia akan buat untuk CBT dia akan buat appointment dengan I and I akan arrange kepada arus syawakar I untuk berjumpa di mana. And then I akan try link dengan klinik kesihatan berdekatan lah. Sebab kita nak cover link untuk semua daerah pun for the thing tengok juga for the kalau ada yang sukarela I sanggup kalau ada sukarela kan. Setakat ni Perkasa cover area mana yang utama? Yang utama ada 5 daerah tadi yang utamanya itu daerah Hilir Perak, daerah Kinta, daerah Padang dengan daerah Manjung dan LMS Taiping lah macam tu. Alright, so mana-mana yang dekat Perak tu kalau nak contact Perkasa boleh je contact diorang ni Perkasa ataupun contact je Is. Okay, dengan apa? Ya, Facebook boleh, Twitter ada tak? Perkasa. Twitter ada baru buat tapi tak berapa nak aktif sangat sebab I tengah cuba untuk mengaktifkan dia. Sebelum tu saya nak Kita tanya. belajar lah. Okay. Sebelum tu Is nak tanya Is, dah follow tak you request to you? Dah follow Ya, tak you request to adalah. you? Ha? Syak I tengok. Syak ada follow. Semua staff ada follow tau. Dia macam ragu-ragu tak nak jawab. Okay, so Is, Malaysia Council pun ada follow. Ya. Okay, dekat sini kita ada juga soalan daripada FB Mamarina. So ada klien di Perak tanya dekat mana nak beli ubat PrEP. Kalau ada klien nak ambil ubat PrEP, kalau dekat Perak tu nak dapatkan dekat mana? Okay, for the thing ramai juga yang tanya pasal I pasal ubat PrEP. Okay, sekarang ni I ada satu klinik yang I dapat oleh klien jugalah. For the thing, I tengah bincang dengan dia untuk orang kata why macam mana kita nak dapatkan PrEP daripada dia, apa perlu prosedur yang dia nak. Kan, and bila masa klinik tu buka. Tapi yang katanya tu I terus bagi nombor telefon. Sekarang kadang diorang telefon jadi diorang tak dapat. So I tengah berjumpa dengan doktor tersebut and apa perlu prosedur sebab kadang PrEP ni ada yang perlu prosedur doktor kan. So I kena dulu pergi sana, I kena orang kata apa berbincang lah. Atau I akan bagi link klinik tersebut. Bila dah okey I akan bagi follow up pada dalam Facebook ke Twitter ke. So maksudnya sekarang masih dalam proses lagi lah untuk mendapatkan klinik, sebab untuk kita dapatkan PrEP. newbie. Yes. Newbie tapi experience 15 tahun macam mana tu? Okay, so sebab every memang tak tahu Riz. Riz. Okay, macam Is sendirilah. Okay, so ada tak aktiviti yang maksudnya akan dijalankan selepas ni? Ada banyak aktiviti yang akan disecaranya seperti sport group, seperti orang kata lebih memperbanyakkan CBT di lapangan. Dan I akan menambah baik setiap klinik. Maksud dia ada daerah klinik kita kadang walaupun I tak in charge di daerah tersebut, I akan buat link. Kita akan macam contact the staff ni yang boleh link dengan dia and terus saja pergi. Sebab kita pun staff tak banyak. Kalau kita nak buat enlist Perak besar kan. So I cuma pakai link tersebut dah. I pun ada bincang dengan Jabatan Kerajaan Negeri
kesihatan negeri and benda tu and ada feedback yang baik lah about that. Maksudnya ada perancangan lah untuk aktiviti in future. Okay, so macam boleh tak saya nak tanya Abang Suhaili pula? Kita nak tanya soalan kepada Abang Suhaili. Okay, Abang. So macam sekarang ni kan, macam mana pendekatan untuk pengedaran jarum tu di lapangan? Adakah sukar ataupun lebih mudah? Okey. Berkenaan dengan apa soalan itu kan? Suara tak dengar bang. Unmute mic. Okey, untuk yang soalan itu sebenarnya sebab kita sekarang ni berada di dalam pandemik COVID ya. So rasanya semua kita tahu yang di mana ada juga kita melalui kesukaran, tetapi tidak banyak ya, sebab kita sekarang ni dah berada di dunia yang canggih. Even one of our client juga akan WhatsApp ataupun call. Okay, dan kami juga Temu Seru akan dah terbiasa dengan klien, kita tahu rumah mereka kat mana, kita akan pergi dekat rumah dia apa semua. So kita gunakan the full load berkenaan dengan teknologi melalui telefon, WhatsApp dan juga apa kaedah yang ada di media. Okay, itu antaranya lah. Okay, sebab kita sebenarnya kita dapat tahu yang klien sekarang ni menghadapi kesukaran untuk bertemu dengan kami ya. Okey, contohnya sebab setiap daerah sekarang ni dia ada roadblock. Okey, tak semua klien yang boleh lepas dari roadblock. So atas dasar itulah para petugas di dalam Perkasih ambil inisiatif untuk berjumpa sendiri dengan klien. Okey, sama ada kita masuk ke daerah tersebut, berjumpa dengan klien untuk buat pertukaran jarum. Okey, sebab kami dah dibekalkan surat kebenaran untuk menjalankan servis ya, selaku NGO Perkasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada KS lah kerana susah payah untuk mendapatkan surat itu dan sedikit memudahkan kepada pihak kami untuk buat pertukaran jarum dan juga mengambil jarum tersebut untuk dilupuskan di tempat yang sepatutnya. Bayangkanlah dalam keadaan macam ini, dalam keadaan pandemik yang begitu panjang, almost a year now, bayangkanlah kalau tiada servis NGO seperti semua yang ada kat Malaysia ni, macam kami di Perak iaitu Perkasih. Bayangkanlah kalau tak ada, apa terjadi dengan mereka-mereka yang golongan yang memerlukan. Macam NSEP. Contoh daripada East sendiri, klien dia, HIV. So how? Itulah sebabnya kita memainkan peranan penting. Memainkan peranan penting sebab reduce-nya carta di Malaysia ini terutamanya di dalam NSEP penagihan turun. Now it's number 2, is it? Number 2. Sebab ini adalah kerja-kerja keras daripada NGO seperti kita membantu semua klien. Sekarang ni kita tumpukan pada seks punya isu. InsyaAllah saya percaya kalau dibagi peranan berterusan kepada semua NGO yang berada di Malaysia ini, iaitu ialah yang pekerja-pekerja di lapangan ini, saya yakin Malaysia akan berada di dalam negara-negara yang kurang adanya HIV ataupun AIDS. Daripada mana-mana baik daripada gejala perajan dadah ataupun seks sendiri. Cuma kita berdoalah supaya COVID ini, pandemik COVID worldwide ataupun di Malaysia akan habis dan kita boleh teruskan kerja kita kembali dengan secara normal. Itulah jawapannya. Terima kasih Abang dengan jawapannya sangat bernas ya, dan saya harap semua penonton dekat luar sana memang faham apa yang diterangkan oleh Abang. Seterusnya kita ada yang ni soalan pula kita ajukan kepada Is pula ya. So sebab
sebab Is dah lama kerja, apa perubahan pada program dulu dan sekarang? Maksudnya Is dah berpengalaman dalam bidang NGO lebih 15 tahun. So apa perubahan dulu dan sekarang? Okey. Yang dulu kita banyakkan ke lapangan. Sekarang politik kita pergi hotel, kita pergi lorong. Tapi cabaran juga sekarang ni adalah application. Suara Is bergema. Okey, boleh. Speaker. Okey tak? Dengar tak? Dengar. Dengar tak? Okey. Dengar. Okey, dulu kita selalu pergi ke lapangan, maksudnya lorong, Datin Marina pun tahu, lorong, hotel, tapi sekarang ni dia tambah, maksudnya dia punya tempat tu lorong dah berkurangan because mungkin disebabkan satu COVID, disebabkan sebuan, sekatan apa semua. So sekarang dia tukar alih kepada application, iaitu tentang online, MiChat, Grindr, untuk diorang cari customer set. So itulah cabarannya lah daripada tak tahu IT, kena tahu IT kan. Tak tahu IT, kena belajar IT. Is that lah. Itu cabaran supaya kita tahu perubahan semasa. Yelah dulu semua kerja-kerja outreach semua di lapangan, sekarang ni semua online, betul. Sebab kita mengikut peredaran zaman. Yes. Betul tak? Dulu Sama kita juga pakai macam bakul. betul. Sama juga macam dunia artis. Dulu artis semua kalau buat benda semua promote dekat newspaper. Sekarang dah tak ada dah. Semua online. Betul tak? Undi semua online. Yes. Sama juga macam Semua dekat online. macam aktiviti yang sama. Dulu lapangan, sekarang dah tak ada dah. Sekarang semua online untuk memudahkan jimat masa, jimat tenaga, cuma tekan je. Betul? Dia suka dia datang. Betul tak? Okey. So terima kasih Is. So ada lagi tau. HIV yang terlantar di hospital, bagaimana pihak hospital menjaga mereka? Adakah mereka nak sangat keluarga yang jaga atau refer untuk rumah perlindungan? Bagaimana tahap stigma di negeri Perak, masyarakat dan hospital? So yang ni Is dah jawab dekat ruangan chat, tapi panjangnya soalan dia. live. Okay, for the thing, I bersyukur jugalah di pihak hospital diskriminasi is kurang. Tipulah kata diskriminasi tak ada, cuma berkurangan. Kalau I cakap tak ada tu is tipu sebab manusia ni is berbeza-beza kan. Betul. Kalau kita tipu kan, oh so good Perak kata tak ada diskriminasi. Tak lah, is berkurangan because diorang dah didedahkan. For the thing, I pun dah pergi meeting, I cakap kalau diorang tak ada siapa jaga, I akan ke rumah perlindungan seperti dekat Penang. Kalau for the thing, itu kalau dah orang kata siapa family tak jaga. Cuma I selalu terapkan pada my client, stigma yang paling penting adalah pada diri kita sendiri. Kita nak kurangkan diskriminasi masyarakat, kita kena kurangkan diskriminasi pada diri kita sendiri. Kita jangan ada guideline pada diri kita sendiri. So kalau kita ada macam benteng kat diri kita sendiri, macam kita nak ubah orang, manusia tak boleh ubah. So kita ubah cara diskriminasi dia orang saja. Is that. So for the thing is memang berkurangan lah. Bersyukurlah stigma di kalangan pihak hospital, klinik untuk komuniti pun berkurangan lah. Tapi saya nak tanya Is lah. Okey, macam Is ada sebut tadi pasal stigma diri sendiri kan. Apa tips untuk kita, untuk hilangkan stigma pada diri sendiri tu? Even siapa-siapa pun, tak semestinya yang HIV. Even kita normal sekalipun, kita pun ada rasa stigma pada diri sendiri. So macam mana kita nak avoid benda tu berlaku? Apa tips yang Is lakukan? Pada diri kita. Kita kena yakin pada diri kita, siapa diri kita. Kita kenali dulu siapa diri kita.
And yakin dulu siapa diri kita. Bila kita yakin, kita kenal diri kita, kita boleh ke depan. Maksudnya for the thing, bagi I diskriminasi transgender lagi teruk kan sebenarnya. Kalau you if you transgender, kalau you rasa you bukan transgender, you macam mana you nak go? Is that? So you kena kenali diri you dulu. Kena kenali diri you, kena fahami diri you, baru you boleh faham orang. Cuma kita boleh satu kat sini, kita respect je. Menghormati orang lain itu lebih penting sebenarnya. Dari situ dia akan kurangkan diskriminasi. Kita nak dengar cakap orang tak boleh. Mulut orang tak boleh tutup. Lantak pergi mampu hang lah nak buat apa, cakap apa. Jadi yang tahu kita diri kita. Yes, dah masuk dah Perak. Dah masuk dah lorong Perak dah. Betul tak? Betul saya setuju dengan Is tau. Macam transgender sendiri memang kita memang tak larilah daripada caci maki, tumahan manusia sekeliling. Tapi kita kena fikir satu je. Kita percaya pada diri kita yang kita boleh. Ya. Sebab kita kalau kita kalau kita mencari rezeki untuk keluarga kita sendiri, betul tak? Kita fokus untuk keluarga kita. Kita tak bagi duit itu kepada orang lain. Betul? Okay. Betul. So, nawai itu kena penting. Nawai itu kena betul lah. Okay. So terima kasih Is. Saya ada okay. Sebentar ya. Okay, ada soalan lagi. Bagaimana dengan golongan orang asli with drugs and HIV? Ada tak kat Perak? Okay, for the orang asli, nanti gerak I bagi kat Cik Swahili. So I cerita pasal transmisi seksual tu. I ada dapat orang asli for the MSM, for the thing in Nalui. Itulah cakap sekarang ni kita kan orang kata dunia semakin maju. For the thing kita pun education pun is important because I ada dapat satu klien MSM orang asli yang kontak dengan I for the Twitter untuk buat ujian saringan. For the thing sekarang pun dia dah buat rawatan for RWD dah. Dan so di situ sekarang ni orang asli pun maju dah sekarang ni kan. So kita tak perlulah orang kata stigma di situ. So I pun ada juga pergi buat orang kata bertemu ramah dengan golongan orang asli seperti kat Kuala Kangsar, dekat Lido. Untuk further drug I serahkan pada Cik Suhaili. Abang mute. Abang Suhaili mute. Aduh. Okey. Sorry. Saya tanya. Okey. Untuk penagihan dadah ya, untuk di kalangan orang asli memang rendah. Okey, ataupun boleh dikatakan almost to zero. Okey, almost to zero. Tetapi kita tidak pernah kata orang abaikan mereka. Okay, sebelum daripada pandemik COVID ni sebenarnya kita Perkasih ada ingin membuat kerjasama bersama Jabatan Hak Ehwal Orang Asli. Okey, yang di mana cadangan kami adalah ingin masuk ke kampung-kampung untuk bagi penerangan. Okey, lebih baik kita menghindar daripada bermula sebab mereka ni zero punya ni ya. Tetapi kita takut sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang berdekatan dengan kampung mereka hingga kan melibatkan penagihan. So sebelum terjadi, kita dah berusaha untuk bekerjasama dengan Jabatan Hak Ehwal Orang Asli dan kita juga bekerjasama dengan NGO daripada kalangan orang asli juga. Okey, dan kita dalam masa perbincangan dengan Jabatan Hak Ehwal Orang Asli sebab mereka ada radio mereka sendiri. Okey, kita nak masuk dengan radio tu, terutamanya di kawasan Perak ya, dia ada radio orang asli Perak. Okey, di situ lebih mudah sebab mereka raja dengan radio. Di situlah salah satu ruang yang kita boleh bagi pendedahan baik daripada penagihan ataupun another issue berkenaan dengan seks. Tapi saya berani katakan dalam jagaan kami setakat pada hari ini alhamdulillah belum ada lagi. Kalau selain pada itu adalah perkara yang diorang buat sosial yang lain contoh
alkohol tu semua tu, kan kita pun bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang ada pegawai daripada kalangan orang asli, yang di mana banyak bersama mereka pergi ke kampung-kampung orang asli bagi penerangan tentang alkohol dan juga penagihan, termasuk berkenaan dengan isu seks. Okay. Alright. I nak cakap sikit. Politik memang kami ada nak buat program. Ada program dekat orang asli, tapi disebabkan COVID. Kejap. Mungkin boleh minta Abang Suhaili mute mikrofon dulu. Mute. Alright. Okay. Kita pun ada cadangan untuk program tentang kesihatan in orang asli. Because dia punya klinik jauh kan. I pun dah bincang dengan AO sebenarnya, official for the thing sebab dia program, tapi disebabkan COVID kami terpaksa penangguhan tersebut lah. Sebab tok batin mereka tak bagi orang luar masuk because it's COVID. Itulah kekangan kami sebenarnya. Maksudnya itulah perancangan Bekasih untuk next event. Okay. So Azri, ada sebarang lagi persoalan lagi Azri dekat Facebook? Mungkin Is boleh kongsikan bagaimana dengan support group untuk PL HIV dekat Perak? Ada ke support group ataupun aktiviti sepanjang musim pandemik ni sekarang? Okay, untuk support group kami sekarang ada buat online support group, iaitu kita orang ada macam buat Facebook video call. Walaupun program for text dah tak ada, tapi kami still buat support group for mereka dah. Dan ada yang juga diorang akan bagi voice message tentang tanya tentang isu-isu pekerjaan, tentang isu-isu apa yang diorang dapat, diorang batuk ke, sakit ke, tu akan tanya. So I akan feedback kat diorang lah. Sebab dulu kami ada berkumpul, tapi sekarang nak berkumpul dah tak boleh. Kan saat lagi kan ada datang pula ambulans kan, datang pula van kan, kena angkut pula kan. So kami buat dalam digital team jugalah kan. For the thing kan kena tukar kan. So tapi lain tau, digital team dengan face to face lain. Dia macam bila orang tu dia macam geram je aku dengan budak ni kan. So tak nak tanya nak. So macam diam je lah. So memang pendekatan face to face dengan online memang sangat berbeza ya. Tapi itu adalah norma baru yang kita kena lalui. Yeah. Betul tak? Walaupun betul kalau kita melalui online kita tak rasa. Kita tak rasa dia punya chemistry tu. Tapi bila kita online, kita macam ikut je lah. Sebab itu adalah norma baru. Betul tak? Jadi dia macam, kenapa budak-budak dia macam nak macam, okey. Terbuku tau kat sini dia macam, okey. Okey macam, okey kalau contohnya situasi. Tapi CBT tak boleh online ya. Okey Azri. Apa dia, Petra? Apa lagi cabaran Is bila berhadapan dengan klien secara online ni, secara alam maya? Kita tahu norma baru kan, sekarang tak boleh face to face. Adakah klien lebih suka bertemu face to face ataupun online pun ada orang takut? Sebab kadang-kadang online tak payah tunjuk muka pun tak apa. Just ada suara, dengar suara, buka kamera tapi suara saja. Ada juga, tapi bagi I kalau yang macam online tu dia WhatsApp dekat I lebih suka jumpa. Maksudnya kalau for the thing, sis I ada simptom about dia. Okay, I cakap, okay bagi gambar simptom tersebut. Lepas tu I cakap, okay I terus buat appointment, kita jumpa kat klinik. Because kalau you tak boleh buat, kadang setengah orang dia noya tau. Dia noya sebab dia tengok Google, dia dah keluar simptom tu dia macam, I ni kena syphilis ke? I ni kena, cakap for the thing, bagi pendapat I, you tak semestinya keluar ruang tu is syphilis, you tak kena keluar tu is HIV. I cakap, for the thing, you kena buat ujian darah, you kena check in klinik because kita tahu mungkin badan you panas, mungkin faktor orang kata cuaca, faktor pemakanan, persekitaran is that. So kita lebih suka jumpa depan and kita terangkan. Bila di dalam handphone kita rasa macam
kita dah kena explain that sebab kita tak tahu apa yang terjadi kat dia, kita tahu apa reaksi. Kadang dia orang kata I last buat projek 2 tahun lepas. Sebab kita tak tahu tak muka dia kan. So dia 2 tahun lepas. So I closing tu sekarang. Lepas I cakap dah, honestly kadang you main pun bukannya hari ni you main, you dapat hari ni, is tak. Tapi you bukan semestinya you close simptom tu, ada simptom tersebut. Pada apa-apa pun kita kena jumpa klinik, kita jumpa doktor untuk you lagi rasa lega. I cakap, bila you Google, you tak tahu, you akan jadi paranoid. Is that? Itu lagi bahaya sebenarnya. Yes, dengar tu penerangan sis Is pada orang kat luar sana yang paranoid tu. Kalau apa-apa nampak simptom je sikit, kata HIV. Simptom je sikit dapat sifilis. Apa-apa yang penting kena buat. Itu diskriminasi tau. Itu salah satu diskriminasi diri sendiri. Salah contoh diskriminasi. Ya, betul. Okey, tadi CBT Perkasih masih buat lagi ke? Waktu PKP ni? Masih buat lagi. Dekat PKP still buat lagi. Macam kalau dia ada kontak I untuk buat CBT, I akan pergilah jumpa diorang dengan secara eloknya. I buat appointment, I akan pergi naik kereta and pergi jumpa diorang kat satu site, masuk kereta and kita buat CBT. Tengok terpulang pada mereka, kalau diorang selesa ke klinik, I akan buat leave terus dengan klinik untuk appointment mereka. Ada tak nanti I akan bagi satu barcode, nanti I boleh sharekan kod barcode tu and take the barcode. Barcode je lah. Okay. Take the barcode tersebut, isi, nanti I akan check the email, location kat mana, kita akan iriskan orange broker pergi ke sana lah untuk buat CBT. Sebab Perak ni besar, so kena buat appointment dulu. Betul? Okey. Balik pada kalau nak dapatkan rawatan ataupun nak buat ujian ke apa ke, ada tak Is dapat klien yang dia sebenarnya asal daripada negeri lain tapi mungkin dia bekerja ataupun tengah bercuti kat Perak, lepas tu dia nak buat test kat Perak ataupun dia nak lari daripada pengetahuan keluarga dia lah, sebab kan kalau dekat-dekat hospital dekat kan keluarga dapat tahu. Ada tak? Share sikit pengalaman Is. Klien yang daripada ada for the thing for kelaman dia, for the thing klien daripada I, walaupun dia duduk kat sini tapi dia kerja kat Johor, so dia tak nak orang Johor tahu, dia stay buat rawatan sini balik. And bila dia temu janji tak dapat datang, dia beritahu I temu janji tak dapat datang, sis tak boleh balik. So I connect the clinic and tukar the appointment. Janji ubat dia ada. Macam tu juga daripada luar kerja kat sini, di luar dia tak nak buat, dia nak buat kat sini, kita boleh handle. Kita boleh link dengan hospital, kita beli tempat mana yang dia rasa sesuai. Janji yang penting ubat ada, makan on time. Itu penting. Dan kami pun kadang ada juga dah for the thing macam diorang kata, sis last minute, sis ubat tinggi 3 biji. So I macam, okay. I terus link dengan doktor, I cakap doktor ni walaupun itu di entopi lah kan doktor kan, di entopi. So kita pun link as that tu je. Janji I nak tahu the patient tersebut ada ubat. Itu yang kita membantu about that. Kita bantu. Kita memudahkan cara supaya mereka rasa kita care diorang. Tapi satu je, kita care diorang tapi diorang kena care diri diorang sendiri. Kita membantu tapi diorang kena bantu diri diorang untuk jaga diri diorang. Betul? Nasihat pada pilihan HIV kat luar sana yang mungkin yang macam rawatan tu teragak-agak nak makan ubat on time ataupun macam tak reti yang uruskan ubat tu, bagi pesanan sikit. Okey, yang tak reti uruskan ubat tu sebenarnya satu je. Ubat tu you punya orang kata you mati vitamin you makan, tiba nak marah ni. Mati vitamin you makan, nak cantik nak makan, tapi ubat tu kita nak makan. For the thing, ubat tu pun memberi kecantikan pada you all. Bila you all sihat, CD4 you all naik, you all tidak cantik. Kan, bila you all tak makan ubat tersebut, CD4 you turun, you sakit. For the thing mana you all nak? Pilihan di tangan you all. Sakit ke sihat? So kalau you all pilih sihat, you kena on time dia ubat.
Walaupun you kata I makan ubat, tapi makan ubat kalau you tak compliment on time, dia tak express. Maksudnya ubat tu pun kena on time. Nak to express dia kena on time. Jangan you tak makan ubat yang bukan, tapi hari ni you makan pukul 10, besok makan pukul 11, besok makan 12, you tak on time. So benda tu pun sama je bila dia tak makan ubat. Better you kena disiplin kan, sebab apa, kita nak cantik ni, nak sihat ni kena disiplin diri kita. Orang yang tak ada, yang tak PLSIV pun, kalau dia tak makan multivitamin, dia tak makan produk dia tu takkan cantik no. Tiba. Mak kata Mama Marina. Apa? Jangan masuk dah. Ada apa? Macam cantik macam Is. Ada topeng mahal. Ada emas mahal. Ada LV. Okey. Mungkin kita dah ada lebih kurang lagi 5 ke 6 minit. Mungkin kita dah dengar pesanan daripada Abang Suhaidi lah. Mungkin ada klien NSP dekat apa tu? Dekat Perak sana yang mungkin nak dapatkan rawatan ataupun untuk keluarga mereka. Mungkin Abang Suhaidi boleh bagi pesanan. Mic bang. Okey, terima kasih Azri. Okey, kepada yang menonton ya, terutama dalam golongan ataupun rakan-rakan saya. Okey, anda tidak perlu risau. Okey, anda tidak perlu risau. Okey, jalan untuk berubah tu sentiasa ada. Okay, jalan untuk berubah tu sentiasa ada. Di Malaysia ini, seluruh Malaysia sekarang sudah ada, semua negeri sudah ada semua NGO. Okey, hubungilah kami. Okey, di Perak, untuk seluruh negeri Perak, Pekasih, NGO Pekasih ada. Hubungilah kami. Okey, yang di mana untuk berubah Allah dah tetapkan. Okey, kepada orang yang ingin berhijrah sentiasa terbuka jalannya. Pihak kami hanya memudahkan cara. Okey, supaya anda boleh teruskan hidup dengan secara normal. Okey, anda juga boleh bekerja macam orang lain. Sekarang ni sudah ada metadon. Tidak perlu risau, tidak perlu pergi ke penjara lagi. Tidak tidak perlu masuk ke pusat sereniti. Pemulihan di dalam komuniti sudah ada, iaitu melalui program metadon. Okey, dan juga kepada mereka yang masih lagi aktif, pihak kami juga ada membuatkan pertukaran jarum. Hubungilah saya. Okey, hubungilah saya ataupun Cik Is sendiri ataupun di seluruh Malaysia, di mana-mana di Malaysia ni sudah ada NGO. Okey, itu sajalah pesan daripada saya. Sentiasalah jaga diri anda, amalkan SOP dan sekian. Terima kasih. Ada nombor tak bang? Nak share? Ada. Okey. Saya sebutlah senang 019 ada dapat. Okey. 019 806 7335. Okey, 24 hours, 7 days a week. Sila hubungi. Tadi masalah. Malam Jumaat apa ganggu dia tau. Tak apa. Okay, I nak share satu barcode tu kalau you all nak buat daripada kita kan Perak ni besar and application semua banyak. So I satu barcode tu you all nak buat ujian saringan ke apa ke, you take the barcode tersebut, nanti kita akan check dekat mana and kita akan WhatsApp. Boleh? Boleh tak? Dia keluar tak? Tak ada pun, mana dia? Tiba. Is Tak ada keluar Kena buka barcode tu dulu. kena buka barcode tu dulu kan, sekejap. Stop dulu. Dah. Okey, dah buka, baru share. Okay. Scan je barcode ni. Ada keluar ke? Ada. Scan barcode ni, isi dalam tu nama, telefon, everything, and kita akan contact your number and kita akan buat appointment dekat mana you all nak buat location lah. Okey, kepada siapa-siapa yang dekat Perak tu boleh scan kod ni ataupun
yang bukan daripada Perak nak pergi ke Perak nak jumpa Is, boleh scan tu, buat appointment, kita boleh buat ujian kat sana. Betul tak? Ya. Is ada lagi tak outreach worker kat sana yang nak promote diri? Diorang kat rumah ada kejap. Ada pada Fahmi Mazlan. Siapa nak Sini, promote sini, diri? Cepat promote diri. Ada promote diri diorang. Sini. Promote secara live tau. Ni dia jaga awesome ni. Nama saya Fahmi, saya outreach NSCP Intan. Mazlan. Hai, saya Mazlan daripada NSCP Intan. Suara merdu tu. Ada sadar. Ada lagi ke nak promote diri? Buat masa ni tak ada lagi dah, is that lah sebab yang lain semua kat PKP tak payah ramai sangat kat sini. Lagi aku kena angkut semua nanti. Okey, faham. Okey, kata-kata terakhir daripada Is. Okay, for the thing kata-kata terakhir pada saya meminta kerjasama pada semualah because kami membantu, kami help. Tapi you care yourself. Maksudnya you all yang bantu diri you all yang jaga diri you all. Keputusan dekat tangan you all. Kita hanya boleh membantu memudahkan cara untuk you all membuat everything rawatan ke ujian salingan ke pencegahan. So diri you all yang kena jaga diri you all. Itu pesanan saya. Ketahuilah status you all sebelum you all diketahui status oleh orang lain. Betul. Maksud dia bila you all sakit, status family you all pun diketahui oleh family. Kita tak nak daripada situ. So kita nak kurangkan diskriminasi kat situ. You all kena tahu status you all. Tak salah, and jangan takut you tahu ke status you all. Because bila you tahu ke status you all, tahap kesihatan you all boleh cegah daripada benda tu melarat. Dia boleh cegah daripada benda tu, bukan kata kita nak transmit pada orang lain. Start. Pada dia, orang takut orang lain transmit pada you. Apa pun protect yourself, kondom penting, and orang kata kena juga tahu status kita. Sebab diri kita. Betul. Itu pesanan saya. Pesanan daripada Is tu cukup mengayat hati ya. Know your status. Paling jelas tu, know your status. Okay, so saya harap apa yang dikongsikan kepada kita semua ni menjadi inspirasi dan tanggungjawab untuk kita semua. Okay, terima kasih kepada tim Pekasih, iaitu Abang Suhaili, ada Julia, ada Is semua untuk session petang ni. Dan sesiapa yang menonton, terima kasih tau kerana stay dalam live Facebook kita pada hari ini. Dan akhir kata semua, kita jaga kita. Bye semua. Okay, jumpa lagi esok dengan NGO lain pula. Terima kasih pada tim QNQ MSC. Thanks for the team. Bye. Bye. Bye.